Lalu dikatakan kepada mereka, azab yang kamu berada padanya itu adalah kerana keadaan kamu apabila Allah yang Maha Esa sahaja diseru dan disembah, kamu kufur dan menolak cara bertauhid itu. Dan apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, kamu percaya dan menerima bawaan syirik itu, maka kuasa menjalankan keadilan adalah hak Allah yang maha tinggi dari apa yang dipersekutukan, lagi yang maha besar pemerintahannya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat 12 surah Ghafir yang kita sambung perbahasannya pada pagi ini adalah merupakan jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap permintaan ahli neraka yang mereka minta keluar dari neraka, dan mereka tanya Allah, ada ke jalan nak keluar? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawapan kepada permohonan mereka, iaitulah dikatakan kepada mereka bahawa azab yang kamu sedang rasa ini adalah disebabkan kamu dahulu tidak mengesahkan Allah. Kamu tidak menyembah Allah yang satu, Allah yang esa. Kamu menolak seruan itu. Sebaliknya kamu menerima seruan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar ayat. Ini intipati besar daripada ayat ini, iaitulah kesan dan akibat daripada mensyirikkan Allah dan menolak keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar akidah bahawa Allah itu wahid. Wahid makna satu. Kalau dalam istilah tauhid, wahid disebut dengan esa. Esa Allah. Itu yang dipanggil sifat. Dalam sifat 20 dinamakan salah satu daripada sifat-sifat salbiyah, iaitulah sifat wahdaniyah. Kena faham tu. Sifat 20 tu bagi 4. Pertama, satu sifat dia panggil sifat nafsiyah. Kemudian 5 sifat dipanggil sifat salbiyah. Kemudian 7 sifat dipanggil sifat ma'ani. Kemudian 7 lagi dipanggil sifat ma'nawiyah. All together 20 sifat. Kena belajar, kena tahu asas. Apa makna nafsiyah, apa makna salbiyah, apa makna ma'ani, apa makna ma'nawiyah. Orang awam dia kena tahu basic.
Kena kenal Allah. Baik. Apabila kita menyebut sifat salbiyah, salbiyah maknanya menolak. Dan salah satu sifat salbiyah ialah wahdaniyah, wahid. Dalam ayat ni, Allah yang satu, Allah yang esa. Maka dinamakan ia sifat salbiyah. Salbiyah makna menolak, iaitulah menolak Allah itu berbilang-bilang. Tu dia duduk. Itu dia panggil wahdaniyah. Wahid, satu, esa. Makna Allah tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Esa, satu. Maka wahdaniyah itu adalah sifat salbiyah, iaitu menolak Allah itu berbilang-bilang. Allah hanya esa, satu. Okey, ini asas dulu. Sekejap lagi saya bawa kisah seorang Rasul untuk saya bagi faham biiznillah betapa besarnya persoalan tauhid, persoalan Allah tidak berbilang-bilang. Nanti kita baca kisah dia. Ini asas dulu. Dan akal yang sihat boleh tak menerima Allah itu satu? Jawabnya boleh. Akal boleh terima. Dalil dengan alam yang tersusun rapi, dengan alam yang indah susunannya, dengan alam yang terkawal elok, lautan pasang surut yang elok, siang malam tersusun rapi, tiada cacat, tiada terkemudian, tiada ke depan, indah, cantik. Allahu Akbar. Menunjukkan pencipta dia satu. Ni akal boleh fikir. Belum lagi kita sembang buah-buahan sampai musim keluar dia. Belum lagi kita sembang sistem yang ada pada binatang-binatang, sama ada ternakan atau binatang buas, binatang di darat, binatang di laut, di udara. Semuanya dengan pengawalan Allah yang satu. Kalau Allah berbilang-bilang, Jahannam alam ni. Suratul Anbiya ayat 21. Lauka 21 atau 23. Laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Itu dia dalil. Kalaulah, kata Allah, kalaulah di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah. Langit ada Tuhan, bumi ada Tuhan, lautan ada satu Tuhan, hak jaga pokok kayu-kayan satu Tuhan, dah 4 dah. Binatang satu Tuhan 5. Allah kata kalaulah, laukana fihima alihatun, kalaulah ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, banyaknya Tuhan. Allah kata dalam suratul Anbiya, la fasadata, nescaya hancurlah alam ini. Alam ni hancur, tak teratur sebab Tuhan punya banyak. Bila Tuhan kan nak masing-masing nak tunjuk power lah dah Tuhan. Tuhan matahari kata bagian, Tuhan air laut kata bagian, Tuhan pokok kayu-kayan bagian. Lama-lama yang susah hancur kita. Duk bertelagah Tuhan. Lama-lama yang susah kita, yang jadi Jahannam kita sebab Tuhan bergaduh. Allah. Samalah. Bila ahli politik bergaduh, bertekak, yang susah je apa? Kita rakyat. Tak tu henti kan lah. Bergaduh, bertekak. Rakyat susah dah ni.
gaduh, bercakap, berebut macam-macam. Yang susah kita. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beritahu, kalau ada Tuhan selain aku, langit bumi hancur. Maka sebab itu Allah ajar ini asas, ini intipati kepada tauhid. Allah yang satu. Wahdah, wahid dalam ayat ni. Baik, sebab itu tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut di dalam suatu hadis akan zikir ucapan yang Nabi suka, dan Nabi kata Rasul-Rasul sebelum aku pun suka lafaz ni. Jangan tinggal lafaz. Semua orang hafal, ingat. Baca dia 10 kali lepas solat subuh. Lepas istighfar, baca 10 kali. Kemudian maghrib, lepas istighfar solat maghrib tu astaghfirullah, baca dia 10 kali. Zuhur, asar, isyak, baca dia 3 kali. Nabi kata aku suka zikir ni. Dan Rasul-Rasul sebelum aku pun duk kerap baca, suka benar dengan zikir ni. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia zikir dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu. Allah itu wahid. Allah itu esa. La syarikalah. Tiada sekutu bagi dia. Lahul mulku. Bagi dia kerajaan. Walahul hamd. Baginya segala kepujian. Yuhyi wa yumit. Dia menghidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Baca tu 10 kali solat subuh dan 10 kali lepas istighfar solat maghrib. Zuhur, asar, isyak 3 kali. Boleh baca dengan yuhyi wa yumit atau tanpa yuhyi wa yumit pun boleh. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala. Tak tambah yuhyi wa yumit pun boleh. Ada 2 riwayat di situ. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam tu ada apa? Wahid. Ni Allah sebut ni ayat 12. Diseru kamu kepada wahdah, kepada Allah yang esa, kamu tak nak, kamu tolak, kamu ambil syirik, maka kamu dihumban ke dalam neraka Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, itu yang pertama saya nak sebut. Allah yang esa. Allah itu satu. Dalil Al-Anbiya ayat 21 atau 23. Kemudian zikir yang Nabi ajar tadi, bahawa Allah itu esa. Yang kedua, mari kita tengok suatu kisah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam bersama dengan 2 orang banduan. Kita semua tahu, sebelum saya nak bawa mesej saya apa, Allah yang wahid. Kisah Nabi Yusuf ni, ujung nanti saya nak ajak tuan-tuan muslimin muslimat sampai pada satu kefahaman Allah yang esa. Itu poin saya.
Baik, sebelum sampai ke situ, mai faham sikit Nabi Yusuf alaihi salam diuji Allah dengan ujian yang kita kata berat lah. Abang-abang tak suka, abang-abang lempar Nabi Yusuf dalam telaga, dibogelkan, dilempar dalam telaga. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya dijual, wasyarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dijual Nabi Yusuf di market, di pasar, di Qahirah. Banyak mana Allah Ta'ala sebut darahima ma'dudah, dengan beberapa dirham punya murahnya mereka jual. Kesian Nabi Yusuf. Dah dijual, dibeli oleh Al-Aziz, pemerintah Mesir, dibawa balik ke istana. Tumbesaran Nabi Yusuf nabatan hasanah. Nabi Yusuf membesar dengan nabatan hasanah, dengan hasan, dengan cantik, dengan indah, handsome dia. Menyebabkan Zulaikha Imratul Aziz, isteri kepada pemerintah, sudah jadi syok, sudah naik gila. Maka Allah uji Nabi Yusuf dengan fitnah daripada Zulaikha. Ketika Zulaikha sudah tidak tahan melihat kecantikan, keindahan Nabi Yusuf. Allah, handsome-nya Nabi Yusuf. Benar Panji Hijau Putih, orang yang paling banyak menerima ujian para nabi, orang soleh, dan yang summal amsal, summa amsal, Nabi kata, dan semisal dengannya. Bayangkan, ketika Zulaikha ni bukan main-main tuan-tuan. Zulaikha ni perempuan bangsawan. Dia bukan perempuan tak ketahuan. Dia lawa, dia cantik, dia bangsawan. Lawa dia Zulaikha. Tuan-tuan boleh bayang. Allah Ta'ala cerita, sebelum saya cerita banduan dan mimpi, untuk kita sampai kepada Allah yang wahid, Allah yang satu. Tengok sikit Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Allah, ya Allah, lawa Nabi Yusuf. Tuan baca Quran, Zulaikha dah tak tahan. Zulaikha pula lawa. Itu yang tuan-tuan boleh baca. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Tidak, saya ayat 20 lebih surah Yusuf. Dan perempuan tu kata Allah, dia dah syok, dia dah tak tahan. An nafsih, dia tak boleh kontrol dah nafsu. Wa ghallaqatil abwab. Tengok, dalam tu Allah kata abwab, jamak daripada babun. Bab, pintu. Abwab, pintu-pintu. Apa Zulaikha buat? Dia tutup semua pintu istana. Dia spray badan dia dengan penuh daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Minyak wangi tuan-tuan. Dia pakai baju jarang bagus punya. Dia tutup pintu. Dia tengok Nabi Yusuf dalam tu seorang-seorang. Lalu dia kata apa? Hai talak. Hai talak ni kalau bahasa Melayu kita, marilah, aku sudah bersedia. Tuan-tuan, bukan sikit ujian tuan-tuan. Bukan sikit ujian. Zulaikha yang cantik, Zulaikha yang kulit dia halus, pakai pakaian yang jarang, spray daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tu imam pun tumbang tuan-tuan. Jangan cari pasal. Tanggal serban, jangan cari pasal. Ini ujian wanita.
Allahu Akbar. Tapi Nabi Yusuf jawab apa? Qala ma'adzallah. Aku berlindung dengan Allah. Itu yang dia lari ke pintu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Panjanglah cerita sampai ditarik baju, koyak baju Yusuf daripada belakang. Akhirnya satu Mesir tahu. Zulaikha gatallah, itulah macam-macam. Ringkas cerita, akhirnya nak tutup mulut Nabi Yusuf di penjara. Kalau lah orang besar-besar kan, dia boleh buat lah apa dia nak. Dia guna kuasa dia, dia nak penjara orang ke, dia nak buat apa, dia suka hati dia lah, orang besar. Orang ada pangkat, dia lupa Allah melihat. Lalu nak tutup kes, sumbat masuk Yusuf dalam penjara. Okey, sekarang saya nak mula bawa tuan-tuan muslimin dan muslimat kepada suatu kisah di dalam Sijin, di dalam penjara di Qahirah, di mana waktu Nabi Yusuf masuk, turut sama masuk ialah 2 orang banduan. So, dalam sel tu, bila Nabi Yusuf masuk, 2 orang ni pun masuk. So, jumlah 3 orang. Saya bacakan ayat ni. Ya, ISA dah dihapuskan. Alhamdulillah. Zalim, no? Tahan orang tak ada bicara ni zalim. Dan ISA telah pun dihapuskan. Kita nak sebut apa? Bagaimana bila Nabi Yusuf masuk, ni Nyaya punya cerita, fitnah. Nak tutup fitnah, sumbat orang. Sama. Nak jaga kuasa, tangkap orang, humban dalam penjara. Tangkap orang, humban dalam tempat tahanan. Nak tutup penyelewengan kita, jangan bagi orang buka mulut, lempar orang dalam penjara. Tunggu akhirat, kamu jawablah dengan Allah. Nyaya kawan. Pisah 2-3 tahun dengan anak isteri dia, kamu jawab di akhirat. Air mata yang isteri dia tumpahkan kerana tok laki dia dihumban dalam penjara kerana menegakkan kebenaran Islam, kamu jawab dengan Allah pada hari kiamat. Kamu ingat kamu boleh lari kecuali orang itu memaafkan kamu. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila Nabi Yusuf masuk, ni saya nak mula cerita. Cerita apa? Nabi Yusuf masuk. Tengok ayat berapa? Ayat 36 surah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Wa dakhala. Dakhala tu fi'lun madhi, telah masuk. Siapa tu? Nabi Yusuf. Sebab dia jadi huwa. Dakhala tu huwa, makna seorang lah. Huwa makna dia lelaki. Wa dakhala makna dia telah masuk, makna seorang. Siapa tu? Yusuf alaihi salam. Wa dakhala ma'ahu. Hu tu siapa? Nabi Yusuf. Dhamir, ganti nama. So, ma'a bersama. Ma'ahu, bersama dia. Dia tu siapa? Yusuf. So, bila Nabi Yusuf masuk, bersama dia masuk ialah fatayan. Isim musanna. Fatayan, 2 orang pemuda. So Nabi Yusuf masuk aja penjara, sel, 2 orang ni pun masuk. So 3 orang. Okay, so kita nak cerita ni, ujung nanti kita akan jumpa Allah yang esa. Itu poin saya berdasarkan ayat. Allah yang satu, Allah yang esa. Cuma kena bawa cerita ni, cerita Nabi Yusuf dengan 2 banduan, di mana 2 banduan ni telah bermimpi. Apa mimpi dia? Sekejap lagi saya baca. Seminggu 2 ni kan, ada orang jual mimpi dia. Dia dapat 81,000. Apa punya Melayu. Kan, polis tangkap dah. Jadi kes polis lah. Teruk betul tuan. Tak ada kerja musim PKP ni. Kan, pening kepala kan. Nak terjun bangunan tak berani. Nak bunuh diri takut. Mereka pilih mimpi apa pun. Mimpi perjalanan yang terakhir. Apa ni? Ramai pula followers.
Sampai polis dedah dalam paper kita baca. Kutip dana hampir 81,000. Jual mimpi ya. Mimpi Masyita. Jual mimpi ya. Polis tangkap dah. Saya tengok video tu. Antara dia sebut, dia tunjukkan peta tu kan. Tuan-tuan pun tengok. Ni tempat saya akan mati. La ilaha illallah. Apa Allah kata? La tadri nafsun bi'ai ardin tamut. Astaghfirullah. Mengucaplah, ya Allah, mengucaplah balik pada Islam. Hujung ayat terakhir surah Luqman, Allah kata apa? Surah Luqman ayat last sekali, Allah kata di antara benda yang manusia tak tahu, ialah dia tak tahu di bumi mana dia nak mati. Dalam video kita tengok tu dia boleh tunjuk, saya sini tempat saya mati. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi kata, di antara benda yang jadi rahsia Allah kamu tak tahu, antaranya ialah apa kamu nak buat besok kamu tak tahu. Antaranya kata Nabi ialah kamu tidak tahu di bumi mana kamu nak habis nyawa. Kamu tak tahu. Sebab tu saya kata bertaubatlah. Allah, bertaubatlah. Mimpi ni yang betul, mimpi para nabi, mimpi para rasul ya. Wali-wali okey lah. Mimpi perang dunia ketiga lah apa-apa, jangan bagi polis pening. Jabatan agama pening, banyak kerja nak buat COVID tak habis lagi, hampir main dengan mimpi merepek ni. Astaghfirullahalazim. Boleh tahu ni tempat saya mati. Allah, bi ayyi ardin tamut, menyanggahi surah Luqman. Allah kata tak ada jiwa boleh tahu di bumi mana dia nak mati. Hang boleh kata sini tempat hang mati. Mimpi mengarut. Saya pesan, jangan duk merepek dengan mimpi-mimpi. Bertaubat, kembali kepada Allah. Baik. Bila masuk, dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuk Nabi Yusuf. Masuk 2 orang banduan. Masuk sekali satu sel 3 orang. Duduklah sekali. Tengok ayat 36. Surah Yusuf. Tengok Allah kata, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Itu ayat penuh dia. Ini mimpi 2 orang banduan. Jangan nak sama dengan kita pula. Ini mimpi banduan. Allah nak ajar, Allah sebut dalam Quran, ada ayat dia. Tentulah ia kebenaran. Walaupun mimpi banduan, ia adalah perkara yang cukup benar. Apabila banduan ni mimpi, jangan kita sama dengan kita, sebab mimpi banduan ni ayat Quran, maka ia benda benar yang jadi pengajaran. Baik. Orang zaman sekarang kan jual mimpi. Hak baru ni jual COVID-19. COVID pun dia jual. Hak di Pengerangan, Batu Pahat. COVID pun dia jual. Mak saya mati, bini saya mati, anak saya mati. Orang simpati bagi duit berapa? RM91,000 kata polis. 91,000 dalam akaun. Jual COVID-19 pula dah. Apa kemampuan orang Melayu perangai lagu ni. Tak ada kerja betul yang buat ni. COVID-19 pun boleh buat main-main. Empat kelentong orang. Ambil simpati orang. Tak tahulah. Nak cakap orang Melayu kita ni sebahagian perangai. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, muslimin muslimat, satu hari bangun tidur, 2 orang ni sembang dengan Nabi Yusuf.
Kata waqala ahaduhuma, berkatalah salah seorang di antara keduanya. Mula-mula seorang cakap, kata Bang Cuk, senang kita faham gitulah. Macam-macam. Bang Cuk, saya ni mimpi, kata seorang. Nabi Yusuf kata, mimpi apa? Kata, saya mimpi arani asiru khamra. Saya mimpi saya petik buah anggur, asiru khamar. Saya petik buah anggur dan saya perah dia jadikan arak, khamar. Mimpi kawan ni yang pertama. Dia mimpi, dia petik buah anggur, kemudian dia perah jadikan khamar. Ni cerita ni kita nak tengok Allah yang satu, wahid dalam ayat. Wa qala al-akhar, cakap seorang lagi, saya pun mimpi juga. Saya mimpi apa? Nabi Yusuf tanya, awak mimpi apa? Kata, saya mimpi ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Saya bawa roti atas kepala saya. Ahmil makna pikul, bawa lah, pikul bawa. Ahmilu fawqa atas, ra's kepala. Saya pikul atas kepala saya. Khubzan roti panjang. Apa kita kata? Roti bengali. Roti panjang kan? Roti bengali. Khubzan, roti bengali. Kemudian bila saya bawa tu, kata kawan kepada Nabi Yusuf, ta'kulu tayru minhu. Datang at-tayr. At-tayr, burung. Ta'irah, kapal terbang. Matar, lapangan terbang. Ta'kulu tayr, datanglah at-tayr, burung. Datang burung, ta'kul, akala. Kul makna makan. Dia makan minhu. Dia makan sebahagian. Dia tak makan semua, dia makan separuh. So separuh tinggal atas kepala, separuh burung tu bawa lari. Mimpi. Seorang mimpi petik buah anggur. Seorang mimpi bawa roti bengali atas kepala, mari burung bawa pelari separuh. Nabbi'na bi ta'wili. Kata keduanya, tuan Abang Yusuf, tolonglah takwilkan untuk kami. Itu mukjizat Nabi Yusuf. Dia boleh takwil mimpi. Dan juga Nabi Yusuf antara mukjizatnya, dia boleh tahu apa menu makanan. Qala la turzaqanihi, tak adalah rezeki yang datang illa, melainkan aku boleh beritahu ayat tiyakuma, sebelum rezeki itu datang. Katalah breakfast pagi, besok nak breakfast apa untuk banduan ni, Nabi Yusuf boleh tahu roti telur rebus satu TO contoh. Tengah hari besok nak makan apa, Nabi Yusuf boleh tahu. Tu dalam Quran, no? Tu dalam Quran, dalam surah Yusuf. Tu kehebatan Nabi Yusuf. Ayat 37 tu, takwil mimpi tu, ayat 37 tu, takwil tentang dia boleh tahu menu makanan. Allah, kita tak tahu. Masuk satu restoran, kita minta menu kan, sebab kita tak tahu menu dia apa. Dek minta menu dek, dia pun bagi, kita pun baca kan. Nabi Yusuf dia tahu dah menu, tak payah bawa menu punya brosur ke apa, tak payahlah. Dia tahu dah. Itu mukjizat dia. Ayat 37 surah Yusuf. Ni kita baca ni ayat 36. Sekejap lagi kita sampai tauhid. Seorang mimpi petik buah anggur, perah jadikan arak. Seorang mimpi bawa roti atas kepala, so dia makan di burung, bawa pelari tinggal separuh. Nabbi'na bi ta'wilih. Wahai Tuhan, tolonglah takwil untuk kami. Kata dua orang ni, inna naraka minal muhsinin, kami tengok abang ni muhsin, orang baik. Kata dua orang banduan ni, kami memanglah bang, kami memang jahat, kami memang gangster, kami memang jahat, tapi abang ni
Kami duk tengok muhsinin naraka. Kami tengok abang ni orang baik. Kenapa masuk penjara bang? Yang tu Quran tak beritahulah. Saya tambah aja. Baik. Sebelum Nabi Yusuf takwil. Sebelum Nabi Yusuf takwil. Ini poin saya. Sebelum Nabi Yusuf takwil, Nabi Yusuf ajar mereka tauhid. Ini dia. Ayat 12 surah Ghafir ni. Bila Allah kata, diseru kamu idza du'iyallahu wahdah kafartu. Bila diseru kamu kepada Allah yang esa wahid, kamu kufur. Ini poin saya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam. Ayat berapa nak baca? Ayat 39 surah Yusuf. Sebelum dia takwil, dia ceramah dulu. Dia tarbiyah, dia nasihatkan, dia bagi peringatan tazkirah kepada dua orang banduan ni. Yang satu bilik dengan dia ni. Dia kata, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Sadaqallahul azim. Itu poin saya. Ayat 39 daripada surah Yusuf alaihi salam. Kata Allah, dan berkatalah Nabi Yusuf, ya sahibai sijni, wahai dua orang sahabat rakan sepenjaraku. Tengok, Nabi Yusuf guna bahasa lembut. Nabi Yusuf menggunakan bahasa yang cukup lembut. Nabi Yusuf tak kata, wahai dua orang gangster jahat. Dah. Wahai dua orang kaki perompak. Dah. Tapi Nabi Yusuf guna bahasa sahabat. Bila kata sahabat ni lembut, tu cara dakwah, tu cara nak tarik hati orang. Ya sahibai sijni, wahai dua orang sahabat yang sekali dalam penjara dengan aku ni, kata Nabi Yusuf. Aku nak tanya, a'arbabum mutafarriquna khairun. Aku nak tanya, kata Nabi Yusuf, a'arbabun, arbab, jamak, mufrad dia Rabb. Arbab makna Tuhan, Tuhan. Rabb makna Tuhan yang satu. Kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Rabb. Rabb makna esa. Segala puji bagi Allah, rabbil alamin. Allah yang satu, Allah yang esa, Rabb. Maka jamak dia arbab, Tuhan, Tuhan. Okey, faham tu? Simple bahasa Arab. Rabb mufrad, makna satu. Rabbil alamin, Rabbus samawati wal ard, Rabbul arshil azim. Itu Rabb. Jamak dia arbab. Arbab makna Tuhan, Tuhan. Syirik. Baik. Nabi Yusuf tarbiyah dua orang sahabat dia. Haduk dalam penjara ni. Dia kata, a'arbabum mutafarriquna khairun. Dia kata, adakah a'arbabun mutafarriquna khair? Adakah menyembah Tuhan yang banyak itu? Arbab, Tuhan-Tuhan. Mutafarriqun, berbilang-bilang, banyak, berpecah-pecah. Hak tu Tuhan, pokok Tuhan. Boleh tengok Al-Qasas. Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha.
Boleh juga At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Al-ayah nak sebut apa? Adakah menyembah, kata Nabi Yusuf, Tuhan yang berbilang-bilang? Khair itu baik. Pokok Tuhan, laut Tuhan, batu Tuhan, semua Tuhan. Adakah menyembah Tuhan yang banyak? Khairun itu elok, kata Nabi Yusuf, itu baik. Amillahul wahid al-qahar, atau kamu menyembah Allah yang al-wahid, Allah yang satu, al-qahar, dan dia maha gagah perkasa. Nabi Yusuf ajak dua banduan ni fikir. Kamu ada akal kan? Allah bagi akal, mari fikir. Nabi Yusuf ajak. Elok ke mana elok? Allah satu atau Tuhan banyak? Fikirlah. Fikirlah, kata Nabi Yusuf. Allah yang satu ke Tuhan lebih pada satu? Ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung, ada Tuhan langit, ada Tuhan pokok kayu kaya. Elok ke? Atau itu betul ke? Atau Allah yang satu? Tentulah saya sebut di awal tadi, akal kita yang sihat mesti kata Allah tu satu. Sebab alam yang tak pernah berlaga tersusun rapi. Matahari terbenam tepat pada waktu, buka takwim tengok 7.23 Maghrib, 7.23 dia tenggelam. Kenapa? Allah yang satu. Saat lagi pasang surut air laut, Allah yang esa. Sekejap lagi musim buah-buahan, Allah yang esa. Nabi Yusuf tarbiyah dua rakan penjaranya. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Allahu Akbar. Adakah elok menyembah Allah yang Tuhan yang berbilang-bilang, atau Allah yang wahid satu, al-qahar, yang memaksa, yang gagah, al-aziz, al-qahar, al-qawi, al-matin, yang tetap kuat. Ini Allah. Ini tarbiyah Nabi Yusuf alaihi salam yang menjadi asas dakwah para nabi dan rasul alaihi mussalatu wassalam, ialah mengajak manusia supaya menyembah Allah yang satu. Dan memang Allah tak boleh dilihat dengan mata kasar. La tudrikuhul absar. Dalam suratul An'am ada ayat la tudrikuhul absar. Allah tu kamu tak boleh tengok dengan mata kasar kamu. Tak nampak. Allah, tapi tengoklah pokok kayu kaya. Apa pokok durian saja ke? Pokok manggis, pokok lansat, apple, anggur, buah tin, buah zaitun, buah kurma. Allah yang esa menciptakan. Allah. Al-Anbiya 22. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Suratul Anbiya ayat 22. Tengoklah lautan, ikan dalam, bawal, tenggiri, kembung, pari, paus, segala jenis ikan. Allah yang esa. Manusia muka tak sama. Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, kata Allah, apakah kamu tidak dapat melihat keagungan Allah? Surat Az-Zariyat. Ni ayat 21 Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, apakah kamu tidak dapat melihat Allah? So tengoklah muka kita mana sama, tapi posisi jantung sama, paru-paru sama, posisi limpa, liver, usus besar, usus kecil, buah pinggang ada dua, semuanya sama.
Tak ada lagi dalam dunia ni tuan-tuan. Dalam dunia ni saya ulang. Bukan dalam Malaysia ni. Dalam dunia ni. Tak ada lagi seorang doktor letak jawatan sebab pening, buah pinggang, passion dia, buah pinggang duk celah telinga. Tak ada lagi. Buah pinggang letak bawah. Buah pinggang duduk bawah ni. Kat tepi tekak. Ya Allah, ya Tuhan. Even adik-beradik, muka tak sama. Allahu Akbar. Dah nak bayang kehebatan Allah. Jantung dia letak situ. Memudahkan doktor. Tahu aja. Darah tinggi ke apa kan. Doktor terak terus. Tak ada dia pergi cari tang mana tu. Dia pergi selongkar belakang telinga. Terajang doktor tu suruh letak jawatan. Dia pegang kan. Cari nadi kita. Tak ada mana dia pegang. Dia kelebek. Celah gigi dia pegang. Mana ada. Subhanallah. Cap jari. Banan kata Arab. Banan. Banan. Banan tak sama. Allah. Saya baca satu buku. Kisah Scotland Yard. Waktu dia tangkap perompak Scotland Yard. Kalau kita apa, SB lah, CIA, KGB, gitulah. Risik, spy, jasus kata Arab. Saya baca buku tu, bagaimana dia cerita Scotland Yard, waktu dia mula-mula tangkap perompak bank apa semua, dia gunakan face recognition. Dia pakai muka. Dan kata Scotland Yard, pakai muka tak tepat. Akhirnya mereka kaji-kaji. Mereka keluar dengan satu keputusan bahawa paling tepat. Waalaikumsalam Farah Kristina. Paling tepat, kata Scotland Yard, ialah menggunakan cap jari. Bila mereka jumpa tu, tahun berapa? Saya baca dalam buku tu, 1931. Tahun 1931, Scotland Yard baru tahu guna cap jari lah paling senang tangkap perompak. Sebab cap jari tidak sama. Tuan-tuan boleh bayang tak keagungan Allah dalam suratul Qiyamah? Baca sekejap suratul Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Saya fokus ayat 4. Allah ceritakan la uqsimu biyawmil qiyamah, maka aku bersumpah, kata Allah, dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu, nama dia lawamah. Ini belajar sendirilah. Lawamah, mutmainnah, kamil, redha, mulhimah, ammarah. Ini jenis-jenis nafsu ni belajar sendiri. Baik. Allah kata ayahsabul insan allan najma'a 'izamah. Apakah, tengok ayat 3 dan 4. Apakah manusia mengira kami tidak boleh mengadakan untuk mereka 'izamah? Apa dia 'izam? Tulang. Maksudnya kita dah jadi tulang besok, dah reput dalam kubur, bangun-bangun besok kita macam ni lah. Dengan daging, dengan tulang. Allah jadikan balik dengan tulang belulang, dengan kulit. Bahkan tengok ayat 4 suratul Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah maha berkuasa untuk mengadakan untukmu banana. Banana ta marbutah. Banana, bukan banana. Banana pisang untuk darah. Banana, jari, cap jari.
Tuan bayang ya. Scotland Yard jumpa cap jari 1931. Allah ajar kita 1500 tahun dulu. Turun pada Rasulullah yang ummi, yang tak boleh baca, tak tahu baca, tak tahu menulis. Itulah kehebatan Al-Quran, itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehebatan Rasulullah. Rasulullah baca ayat, cerita, walaupun Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis, tak belajar sains. 1931 baru jumpa. Quran sebut lama dah. Banan, cap jari. Allah, cap jari tak sama tuan-tuan. Allah kata kamu bangkit pada hari kiamat dengan cap jari masing-masing. Arwah mak saya tak reti menulis. Arwah mak tak pandai tulis. Bila orang tua tak sekolah. Sian mak. Bila arwah mak pergi ambil pencen arwah ayah. Bila arwah ayah meninggal, pencen tu boleh kat mak. Kan bila pergi pejabat pos tu, BSN ke apa, arwah mak akan cop jari lah. Cop jari. So staff tu tengok, okey, bagi duit pencen. Cap jari takkan sama. Entah boleh fikir tak, berapa bilion penduduk dunia, satu cap jari tak sama. Cuba renung sekejap. Betapa maha gagahnya Allah. Cuba fikir sekejap. Betapa maha halusnya penciptaan Allah. Betapa maha apa kita nak sebut ni, speechless. Tak ada perkataan kita nak sebut betapa agung dan haibatnya Allah. Cap jari berapa bilion penduduk dunia, cap jari tak pernah sama. Allahu Akbar. Besar mana jari kita, tapi Allah buat tak sama tuan-tuan. Tak sama. Roundabout dia konak. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat Allah. Fikir. La tudrikuhul absar. Kamu takkan nampak aku dengan mata kasar kamu. Tapi kita boleh tahu Allah dengan melihat diri kita, melihat alam sekeliling kita. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, ini yang Nabi Yusuf ajar. Ini yang Nabi Rasul semua ajar. Baik, last sekali. Di hujung ayat, Allah kata, ayyushrak, bila diajak pada syirik, tu'minu, kamu terima. Baik, itu syirik, dosa yang tidak diampun Allah. Jangan syirik ya. Allah, benar wahai Panji Hijau Putih. Allah, ya Allah. Lihatlah tampuk manggis, mesti sama bilangan ulas isinya. Allahu Akbar. Tak pernah silap penciptaan Allah. Buah manggis kan, atas tu 5. Confirm. Tak pernah kita buka atas 5, dalam dia 7. Tak pernah sepanjang kita hidup. Apa tu? Allah yang maha gagah. Allah yang maha halus ciptaan dia. Manusia tak boleh buat Allah. Sembah Allah tuan-tuan dengan penuh hati kita. Sembah Allah. Nanti Allah bagi kita syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan syirikkan Allah. Allah cukup marah. Dosa syirik Allah tidak ampun. Menyengutukan dia, menolak dia sembah makhluk. Jangan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, ayat 48 Suratun Nisa. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah, Allah tidak ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah tidak ampun dosa orang yang syirik, tetapi Allah ampun dosa yang lain daripada
Dosa syirik Allah tidak ampun. Menyekutukan Allah, menolak dasar Quran, percaya dasar manusia, anggap hukum Quran tak betul. Tak boleh macam tu. Rosak akidah kita. Jangan. Sebab tu saya katakan, hukum hudud ke, hukum qisas ke, hukum apa pun, wajib kita yakin dia daripada Allah. Saya selalu sebut, soal bila nak dilaksanakan, ini menjadi hak pemerintah. Pemerintah lah yang bertanggungjawab. Bila dia nak laksana hudud, itu hak pemerintah. Kata Qaradawi dalam Fiqhud Daulah. Tetapi kita sebagai orang beriman, wajib meyakini sempurnanya Allah, sempurnanya hukum hakam. Kita tak boleh kata ada cacat. Oh, tak boleh kata hukum potong tangan ni zalim, hukum potong tangan ni tak betul, hukum rejam ni buat habis batu. Tak boleh cakap macam tu. Rosak akidah kita. Kita mesti yakin ia daripada Allah. Bila nak buat, hak pemerintah. Pemerintah lah yang tahu suasana rakyat dia. Dia nak buat, dia tengok suasana. Nasihat para ulama dia begitu. Muslimin dan muslimat, jangan syirik. Jaga akidah kita. Jaga syahadah kita, selamat kita. Teringat suatu hadis yang sahih. Ketika Nabi beritahu di padang mahsyar, ada seorang lelaki, kata Nabi, yang dibebaskan oleh Allah. Nabi kata Allah bentangkan kepada lelaki ini 99 amalan dia. Satu pun 99 tu semua teruk punya. Tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat. Kira 99 ni haru lah cerita dia. Cerita dia haru lah. Lalu bila Allah bentangkan pada dia 99 tu, lalu Allah tanya dia, Mama, adakah malaikat pencatat aku buat silap? Ni yang dah dicatat. Dia kata, tidak, wahai Tuhanku. Allah tanya lagi, adakah engkau punya alasan untuk engkau selamat daripada 99 kejahatan engkau ni? Engkau ada alasan tak engkau nak lepas diri? Dia kata, nampak gaya tak ada, ya Allah. Dia cakap macam tu, Nabi kata. Tiba-tiba Allah kata, ada, engkau boleh, aku bebaskan kau. Lalu dikeluarkan sekeping papan, kata Nabi, yang tertulis, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis 2 kalimah syahadah dia. Maka dia dibebaskan Allah daripada huru-hara dan siksaan Allah. Tengok. Jaga akidah. Jaga, jangan syirik ya. Jangan syirik. Jaga akidah kita. InsyaAllah kita akan berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan syirik. Itu dia jawapan Allah. Ayat 12 surah Ghafir yang kita sambung pada pagi ini. Itulah jawapan Allah. Iza du'ayallahu wahdahu kafartum. Bila diseru kamu, wahai orang yang kafir, diseru kamu kepada mentauhidkan Allah, kamu tak nak. Kepada Allah yang esa, kamu tak nak. Dan saya kait tadi dengan kisah Nabi Yusuf dan banduan yang bermimpi. Lalu kata Allah, ayyushrak, bila kamu diajak kepada menyekutukan Allah, tu'minu, kamu ikut, kamu beriman. Iman makna percaya. Percayalah. Kamu percaya pada syirik, maka kamu dihumban ke dalam neraka.